أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita malam ini untuk meneruskan penghayatan kita dalam Al-Quran mengikut ilmu i'rabul Quran, sekadar kemampuan saya dan kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sekarang ni terlalu banyak ya dakwah-dakwah songsang, dakwah yang disebar oleh berbagai agama, ajaran sesat dan sebagainya. Yang utama sekarang kita perhatikan dalam internet, banyak di negara Asia, terutamanya Indonesia, dakwah Kristian. Sekarang mereka menggunakan satu taktik baru, iaitu mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Tetapi sebenarnya di situ mereka sebut pegangan mereka ada di situ ialah termasuk Jesus Christ. Disebut sebagai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikut semua. Lepas itu I bear witness there is one God. I believe Jesus Christ is the prophet of God, and I believe Muhammad is the messenger of God. Ini hamba Allah ni ikut, maka dia jadi Islam, bukan jadi Kristian. Tuan-tuan tengok macam mana dia punahkan Islam tu. Yang hamba Allah bodoh ni dia tak tahu apa, ikut ialah I bear witness there is one God. I believe Jesus Christ is the prophet of God. I believe Muhammad is the messenger of God. Dia ada dua di situ. Dia tak katalah Jesus Christ itu Tuhan. Tapi ikrar itu sudah salah. Maka Islam tu nak betul ke mana lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita, mereka tak tahu apa. Banyakkan mereka tidak faham Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, menjadi tanggungjawab kita sekarang kembali kepada Al-Quran. Banyak anak-anak kita sekarang pun Al-Hafiz. Saya tengok kelas-kelas Al-Hafiz, tapi pergi jumpa saya, faham kan kamu ni? Tak faham. Tu ustaz boleh ajak kami. Nak ajak kena pergi sekolah lah, di rumah mana boleh. Di sekolah tak ada lah saya yang ni. Mereka pun belajar 2-3 kali berhenti. Jadi Al-Hafiz kita patut didesak supaya mereka belajar mengenal makna sama. Jangan anak kita, cucu kita pandai hafaz Al-Quran, tak faham apa satu, nak buat apa? Matlamat Al-Quran tak sampai. Iblis dan syaitan cukup suka macam tu. Bagus. Apa? Kita tanya apa makna, tak tahu. Jadi saya bisa tanya Al-Hafiz Imam. Al-Hafiz Imam, dia pun baca ayat semua. Cuba ustaz cerita apa makna dia. Minta maaf, saya tak tahu. Itu imam ya. Jadi kita nak tunjuk bahawa sikap kita lebih suka hidup dalam paradigma lama. Al-Quran itu adalah mengaji. Kita tidak pernah ingat untuk mengkaji Al-Quran itu sedikit pun. Sehingga kan kita tak tahu apa orang kata, apa orang buat, ikut saja. Jadi siapa yang nak kembalikan benda ini kepada Al-Quran, nak bawa manusia Islam yang manusia beriman ini kembali kepada Al-Quran, siapa? Kita. Tapi kita tak bergerak pun.
ke arah nak mengubah generasi kita balik jadi mukmin sejati yang menyembah Allah secara ikhlas dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak faham Al-Quran, keikhlasan itu tidak akan wujud. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedikit saja. Kalau dia dapat faham ayat ini, dia sudah jadi manusia beriman yang cukup kuat. Tapi baca, dia tak tahu. Terjemah, dia tahu. Feeling tak ada. Perasaan tak lahir. Lillah tu dia duduk di depan. Dia jawab majrur muta'alliq bi mahzuf khabar. Dia bukan pokok persoalan. Pokok persoalan dia ialah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sebut mai apa pun. Adalah kepunyaan Allah. Adalah milik Allah. Itu duduk belakang. Lillah duduk di depan. Al-Quran. Tapi terjemahan dia kita pusing balik. Mengikut kepahaman bahasa Melayu. Itu pun kita tak tahu. Lepas tu bila kita baca terjemah, kita macam tempang sikit. Apa pasal bunyi lagu ni? Bagi orang yang pandai bahasa, dia tegur. Apa bahasa Melayu kamu ni tak betul ni? Jadi orang-orang yang terjemah Al-Quran, mereka pandai bahasa Arab, tak pandai bahasa Melayu. Maka dia jadi problem lah. Dapat tak? Jadi kita nak cari hari ni satu orang yang pandai dua-dua. Bahasa Melayu pun dia pakar, dia ada BA Honours dia semua. Dia pakar juga bahasa Arab. Tak jumpa lah jawab dia. Sebab siapa nak belajar bahasa Melayu, nak belajar bahasa Arab? Ada. Kalau dia pandai bahasa Melayu, bahasa Melayu. Dia pandai bahasa Inggeris, Inggeris. Mungkin Inggeris dengan Melayu sikit. Tapi kalau pandai Melayu, pandai Arab, payah. Sebab itu bila terjemah, kita dah tak boleh yakin kepada terjemahan tu lagi. Maka kita lihat kadang-kadang ayat-ayat dia tu dia canggung, sumbang. Tuan-tuan dan puan-puan, cari ilmu. Jadi pada hari ini, malam ini, saya lebih nak menyentuh kepada pentingnya kelebihan ilmu dalam bidang agama, bukan ilmu dalam bidang dunia. Ini banyak orang nak buat hari ini. Kelebihan ilmu dalam agama. Tetapi serentak dengan itu dia ada kelebihan ilmu dalam dunia hidup dia. Sebab itu yang ada ayat kita sebut selalu wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah beri untuk kamu, untuk akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali kamu lupa hidup kamu di dunia ni. Dia balance. Allah ajar kita melakukan sesuatu bagi seimbang. Bukan kita penting dunia, kita tinggal akhirat. Jadi dia belajar ilmu sampai universiti, sampai dia jadi pegang BA Honours, dia naik lagi master dan dia PhD dia, sampai jadi profesor. Tapi kalau profesor tolong baca Al-Quran terang kat saya, dia tak tahu. Di mana yang kemegahan, keagungan dia? Di sisi Allah dia tidak ada. Sebab itu ada profesor, saya tak mahu sebut siapa, saya kata tuan-tuan tahu. Dia mengaku tidak ada Tuhan. Melayu. Mana ada Tuhan? Dan ini bukan saya cerita, ini dicerita oleh kawan baik dia. Kawan baik saya. Berkawan dengan dia mengaku kepada kawan baik ni, dia tak percaya kita ada Tuhan. Sedangkan dia seorang profesor Melayu. Al-Quran tak tahu apa. Kalau cakap bab-bab dunia, khususnya ilmu yang di lapangan dia, dia cukup terah, cukup mahir. Minta maaf. Kita tak ada sentuh siapa-siapa yang berkenaan, minta maaf. Jadi kita selalu minta berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepada kamu daripada ilmu yang tidak ada manfaat. Ilmu dunia siapa kata tak ada manfaat? Ada. Tapi dia tak boleh membawa kita kepada akhirat. Kita tak dapat nak lari. There is no escape.
Al-Quran mesti dibawa bersama sampai ke akhirat. Jadi renung, tanya diri kita, sekat manakah kita hari ini? Nak Allah bagi umur kita sampai 60, 70? Apakah kita kembali kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi? Betulkah? Banyak kan kita tidak. Tetapi apa kita buat? Tunggu dan lihat, lepas tu mati. Nanti selalu. Tak ada masa lagi, nanti ku pencen ni. Dia tunggu dan tunggu. Sedar umur dah habis. Jadi mari kita kembali kepada Al-Quran. Itulah Islam kita. Kalau tidak jadi macam hari ni, orang boleh bully kita dua seduit, kata orang, tipu sana tipu sini, kita akan percaya. Sebab kita tidak boleh mengeluarkan dalil-dalil Allah, dalil-dalil Rasulullah untuk mempertahankan agama Allah. Sedangkan kita ni diamanah oleh Allah supaya kita mempertahankan Islam tu. Kita pula yang melingkupkan Islam tu. Apa jenis orang kita ni? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menjadi saksi bahawasanya tidak ada ilah Tuhan melainkan Dia. La ilaha illa. La, hari itu saya terang, la adalah la lil jins. Ilaha, tidak ada sebarang Tuhan melainkan Dia, Allah. Dan khabar kepada Allah itu adalah al-ma'bud atau al-mawjud, yang disembah atau yang ada. Sebab itu kita tengok terjemah, tidak ada Tuhan yang disembah. Kalau kita tanya balik, ni yang disembah ni mai tak mana ni? Tak nak tulis pun dalam Al-Quran tu. Dia boleh jawab tak? Dia tak boleh. Sebab dia tak kesampaian ilmu. Yang disembah itu ialah al-ma'budun, maf'ulun daripada abada ya'budu. Ma'bud ialah yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Al-Quran dia bukan bahasa manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tak mau belajar Al-Quran, saya heran. Pasal apa? Dia sesuatu yang luar biasa. Pasal apa kita tak mau ambil tahu di mana luar biasanya Al-Quran itu? Sampai Allah cabar, kamu campur dengan jin, buat Al-Quran, buat satu surah macam aku buat. Lepas tu dia rasa tercabar ya. Nak tengok macam mana yang Allah kata lagu ni. Tapi tak, dia buat tak tahu ya. Maka kita jadi satu jenis manusia yang suka statik. Kita tak suka bergerak ke arah untuk mencari ilmu yang sebenar. Macam mana Islam kita nak berkembang? Datang kepada anak kita, Abah tolong cerita saya ayat ni. Dia kata apa Abah? Aku tak tahu, hang tengok sendiri. Tak faham. Anak-anak kita nak ada semangat. Tengok pak dia pun tak study Al-Quran. Baca pun malam Jumaat. Baca Yasin. Tak jadi tuan-tuan, bukan belajar Al-Quran macam tu. Al-Quran dibaca sepanjang hari, tiap-tiap hari. Tak kira jam, tak kira waktu, ada kelapangan kita baca, kita study. Bukan baca sahaja. Siang dan malam. Bila kita rasa tak mengantuk, baca. Sampai terlena. Biar Al-Quran jatuh atas muka kita, buk, terus lena. Biar kita baca-baca buk, Al-Quran jatuh atas muka kita, terus mati. Tuan-tuan dan puan-puan, kebesaran Al-Quran dengan kita pandang ringan. Wal malaikah, dan para malaikat pun sama juga. Dan di sini dibesarkan wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Nampak tak? Mengakui bahawa tidak ada sebarang Tuhan melainkan Allah. Tetapi di sini Allah naikkan darjat orang yang berilmu
di antara yang tahu kata Allah tu ada adalah orang yang berilmu. Bila dia tidak ada ilmu, dia tahu juga, tapi dia tahu secara orang biasa. Melalui orang lain mungkin, melalui apa yang dia perhatikan. Kita tak mau macam tu ya. Kita tahu Allah ada melalui ilmu yang kita ada, yang Allah ajar kita melalui Al-Quran ini. Qaiman bil qist, yang tegak dengan keadilan Islam. Jadi di sini satu daripada kelebihannya ialah orang berilmu diberi kedudukan selepas daripada para malaikat. Kita lihat para malaikat mengakui dan juga orang-orang yang berilmu. Jadi dia duduk taraf yang kedua selepas para malaikat. Kalau orang yang tidak ada ilmu, dia tidak ada kedudukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perhati satu lagi kedudukan orang berilmu, iaitu Al-Quran muka surat 459, surah 39 ayat 9, muka surat 459. Perhati baik-baik itu, kita semak tengok apa Allah sebut tentang perkara ini. Amman, apakah wa qanitun, apakah kamu hai orang-orang qanitun, orang yang taat? Apakah orang-orang yang taat? Ana al-lail, yang orang-orang, apakah kamu hai orang musyrik? Maksud di sini dia lebih beruntung ya, dia lebih berfaedah. Ataukah orang yang beribadah yang lebih taat ana al-lail, pada waktu-waktu malam? Orang musyrik dia tak akan bangkit sembahyang malam. Sajidun, dalam keadaan mereka sujud. Wa qaiman, dan berdiri. Yahzaru, mereka takut al-akhirah, hari akhirat. Ni Allah nak tanya, sama tak golongan musyrik dengan golongan yang orang yang macam ni, yang bangkit tengah malam dia sembahyang. Wa yarju, ia mengharapkan rahmat Rabbih, dia mengharapkan rahmat daripada Tuhannya secara ikhlas. Dia pun Allah tanya, hal yastawi, adakah sama? Allazina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, dia ada ilmu. Wallazina ya'lamuna, dan orang-orang yang tidak berilmu. Kalau kita tengok Allah tanya ni, kita tahu jawapannya, tentu tak sama. Maka kita kena ubah. Kalau kita tidak ada ilmu, masuk jadi orang yang berilmu. Hal yastawi allazina ya'lamuna, adakah sama orang-orang yang berilmu dan allazina la ya'lamuna, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Innama yatazakkaru, sesungguhnya yang ambil pelajaran yang apa Allah ajar ini, yang Allah sebut dalam Al-Quran ini, ulul albab, gulungan-gulungan cerdik pandai. Mereka melihat dengan kacamata hati agama itu, dan mereka ni sentiasa bersedia untuk mengubah diri jadi manusia beriman. Dia tingkat level dia.
Macam kita tengok komputer lah kan, komputer lama orang tak boleh pakai. Kita kena upgrade lah, upgrade. Kita nak tang upgrade ni yang tak mau ni, dia malas sikit nak upgrade diri dia. Apabila dia upgrade, saya dulu guru biasa. Apabila saya bersyarah agama, banyak orang pun heran. Macam mana dia boleh pergi bersyarah agama pula? Tuan-tuan, apa pasal nak tak boleh pula? Tiap-tiap kita adalah orang-orang yang kemampuan ada untuk berdakwah. Setiap kita semua orang-orang yang Allah bagi akal fikiran yang sempurna. Masalahnya dia tak mau ubah aja. Betul tak? Bila dia tak mau ubah, nak ubah macam mana? Allah tidak akan ubah kalau dia tak ubah. Jadi yang tahu keadaan macam ni, untuk nak jadi manusia yang berilmu daripada manusia tidak berilmu, adalah golongan ulul albab yang melihat sesuatu dari kacamata hati dia. Albabun, hati ya. Manusia albab. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh perhatikan lagi satu surah Al-Fatir, iaitu surah 35 ayat 19. Surah Al-Fatir ini surah 35 ayat 19, tentang orang yang berilmu. Kita sekarang ni nak tunjuk bagaimana Allah menekankan pentingnya manusia berilmu ni. Disebut pada ayat 19 surah Fatir, wa ma yastawi, ma nafiyah, tidak sama. Wa ma yastawi a'ma, orang buta, wal basir, dengan orang yang melihat. Buta ni bukan buta fizikal. Ini kiasan. Dia melihat Al-Quran, dia buta. Satu orang lagi melihat Quran, dia nampak wahyu Allah. Dia faham. Dan dia ikut, dia amal. Jadilah dia manusia muslim yang sejati. Yang tadi Allah sebut, dia buta. Tolong terjemah tak? Minta maaf, saya tak tahu. Tak boleh. Itu yang dimaksudkan wa ma yastawi al-a'ma. Yastawi al-a'ma, tidak sama yang buta, wal basir, dengan yang celik. Dia nampak. Jadi dia melihat Al-Quran, dia melihat wahyu. Dia bukan melihat tulisan tu. Kita sekarang melihat Al-Quran, kita nampak apa? Tulisan yang dicop tu. Kita nampak wahyu tak? Tak nampak kan? Kita nampak tak ini kata-kata daripada Allah? Tak nampak. Sebab itu kita kena belajar macam mana nak buat supaya kita boleh melihat ia sebagai wahyu. Barulah kita rasa takut, barulah kita rasa nak bersungguh dalam agama kita. Kalau kita hanya baca, dia jadi tulisan yang dicap saja. Tak ada satu perubahan apa-apa. Kalau ma artinya nafiya yastawi, sama, itu wahyu Allah. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir, itu Allah sebut. Takkan sama yang buta dengan yang celik. Kalau wahyu itu turun pada kita macam tu, kita akan terasa, aku ni buta ke celik ke? Dia tahu kedudukan dia. Dia buta ke celik? Kalau dia tak faham Al-Quran, dia buta. Dan Allah kata, sama kah kamu yang buta dengan yang celik tu? Dia pun tahu tak sama. Okey, kamu buat apa untuk nak bagi sama tu? Tak buat apa pun. Ini sifat kita. Daripada tok nenek kita sampai sekarang. Saya bunyi ini tak tahu berapa puluh kali ratus. Tuan-tuan tak nak marah kat saya dah ya. Tapi saya tetap akan teruskan marah ini. Sebab itu tugas saya.
Tuan-tuan tak mau faham, saya tak boleh buat apa lah. Nabi pun sopa Allah kata, kamu kerja kamu ialah dakwah saja. Sampaikan apa yang aku sampaikan. Depa tak mau ikut, tinggal kat aku lah. Itu tugas kita. Sama-sama saya tuan-tuan dan puan-puan. Tugas kita sampaikan. Tetapi tuan-tuan nak sampaikan, tuan-tuan sendiri kena tunjuk contoh dulu. Kalau dia sendiri bahasa Arab satu pun tak tahu, macam mana dia nak tunjuk contoh? Waktu nak belajar tak mana ustaz? Nak belajar tak mana apa ada sekarang ni. Masalah dia mau dengan tak mau saja. Tuan-tuan tengok pada ayat 20. Waladzuluma. Ini Allah bagi satu perbandingan. Dan tidak pula gelap gulita itu sama dengan wala nur, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Sama tak? Kalau dia jalan dalam tempat yang gelap kata Allah dengan tempat yang terang, cahaya di sini bukan maksud yang terang lampu ni, cahaya daripada Al-Quran, kegelapan daripada Al-Quran. Dia baca Al-Quran gelap gulita, seorang hamba Allah baca Al-Quran dia dapat cahaya, dia tahu arah tuju ke mana, sebab Al-Quran itu petunjuk bagi dia. Yang seorang hamba Allah lagi baca Al-Quran tak dapat petunjuk apa pun, maka arah tuju dia sudah tentu gelap. Sebab itu Allah sebut samakah gelap dengan cahaya? Gelap tu dia buta, cahaya itu sebab dia dapat melihat. Tuan-tuan tengok Al-Quran yang dia bagi satu perbandingan yang sangat cantik ya. Tapi kita kena renung kata-kata Allah ini, wahyu Allah ini. Dia tak boleh baca saja, dia kena duduk fikir. Jauhnya aku ya. Apa yang Allah kata ni kita rasa macam nak menangis. Kita masuk kategori orang yang tak terguna ya, di sisi Allah. Samakah kegelapan dengan cahaya? Kita pun tak faham juga kegelapan cahaya apa maksud Allah. Kita gelap, kita tak ada panduan. Sebab itu apabila datang satu hamba Allah yang ajaran sesat, ajaran yang sasut, agama dia tak betul, kempen pada kita yang ni, dia pun ikut ya. Tu Kristian tu bukan dia tahu apa, dia ikut ya. Tuhan sampai 3, Bapa, Anak, Rohul Kudus. Apa benda ni? Orang yang cerdik, Muhammad Saleh, Amerika ni, European, dia kata ni agama apa ni? Mereka tolak Kristian. Hak bodoh ikut. Kita Islam, kalau kita meninggalkan Al-Quran, sama juga. Sebab kita cari Allah tak jumpa. Walaupun Allah sebut aku ni Allah, tapi dia pun tak tahu juga. Tidak ada ilah, la ilaha illa ana. Innani anallah. Aku ni Allah. Tidak ada Tuhan apa pun melainkan aku. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran jelas macam tu, makna kalau Allah itulah Tuhan yang sebenar. Jadi orang Kristian nak buat apa Allah? Dia bukan nak sembah Allah. Dari segi rububiyah okey, dia percaya. Dari segi uluhiyah dia tolak. Dia tak sembah Allah. Jadi dia nak buat apa Allah? Dia nak guna untuk memperalatkan sahaja. Kita tak salah katalah dia nak guna Allah, tak apa guna. Tapi sebenarnya dia bukan nak menyembah Allah. Dia menyembah Jesus Christ. Satu agama yang sia-sia. Agama sesat. Ad-dhalin ataupun ad-dhalun kita sebut dalam Al-Fatihah. Dan tuan-tuan perhati pada ayat 21 lagi Allah sebut kiasan itu waladhillu, dan tidak pula sama. Ad-dhillu arti yang teduh, tempat teduh, lindung, ada lindungan di situ, dengan wala al-har, jadi harawu artinya panas, harun panas. Jadi tempat teduh dengan tempat panas pun tak sama. Kepanasan daripada salah tersasar dalam agama, keteduhan nikmat yang dia dapat daripada amalan yang betul
Sekarang ni dia tak nampak, di akhirat baru dia nampak. Nasib baiklah aku tidak meninggalkan Al-Quran ini. Ada diceritakan, saya dah baca hari itu, bagaimana orang yang meninggalkan Al-Quran menyesal. Mereka meninggalkan Al-Quran. Setelah Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka tinggalkan Al-Quran, mengikut kawan-kawan. Yang satu lagi tidak tinggal Al-Quran. Mari kita pergi tengok kawan kita apa jadi pada dia. Mereka pergi tengok yang meninggalkan Al-Quran di dalam neraka. Jadi benar-benar menjadi iktibar bagi kita supaya hati-hati. Pada ayat 22 lagi sekali, wama yastawi, tidak sama, al-ahya, orang yang hidup, wal amwat, dengan orang yang mati. Ini pun bukan mati zahir, hidup agama dia tu. Sebab tu la turja'un, mereka tidak kembali, sebab agama dia dah hilang. Jadi dia mati dalam agama dia dengan dia mengenepikan Al-Quran. Sebab itu Allah tanya, samakah orang yang hidup dengan orang yang mati? Bukan mati masuk kubur tu, mati dari segi amalan agama dia. Jadi tuan-tuan tengok macam mana Allah kaitkan benda ini, nak menunjuk pentingnya ilmu Al-Quran. Banyak yang tak sama, tapi kita tak kisah sangat. Bila Al-Quran sebut tak sama sana, tak sama sini pun, kita pun tak ubah nak peduli sangat. Tapi bila kita renung betul-betul, kita fikir, kita tengok wama yastawi al-ahya, dan tidak sama yang hidup, wala al-amwat, dengan yang mati. Ini mati apa ni? Mati hati dia tu. Tak boleh nak buat apa dah. Kita nak ajak dia, mainlah belajar Al-Quran bagi faham, ambil tahu wahyu Allah, ikut. Ya, nanti saya tengok, saya lapang-lapang ni saya pergi ya. Buat dulu. Dia tak boleh bergerak. Sebab tu student saya ni, saya kempen berapa banyak. Saya rasa kalau campur 2 set awi dengan Kampung Guru tak sampai 20 ya. Tapi mereka belajar. Walaupun sedikit tak apa, yang pentingnya kualiti tu. Rajin belajar. Lama-lama Allah beri juga ilmu tu. Jangan kita buat tak tahu. Jadi tuan-tuan yang berminat, saya seru lagi sekali datang ke Kampung Guru hari Sabtu pukul 10 pagi. Kita belajar mengenal Al-Quran tu. Tak apalah, pergi kat online pun ada lagi kan. Tapi saya ajar bahasa Arab, saya ajar i'rabul Quran dan tata bahasa Arab 3 sekali. Innallaha yusmi'u, sesungguhnya Allah menjadi mendengar orang yang tak boleh mendengar. Allah jadikan dia boleh mendengar, man yasha', siapa yang dia kehendaki. Kalau dia nak belajar Al-Quran, ya Allah bagilah aku kemampuan untuk memahami Al-Quran ni. Kalau kau tak tolong aku, ya Allah, tentulah aku tak boleh nak faham Al-Quran ni. Susah ya Allah, aku ni orang Melayu, Al-Quran bahasa Arab, macam mana aku nak buat ni? Dia minta kepada Allah. Dan tengok nanti Allah buka hati dia, mencari jalan. Masa saya mengeluh, saya tengok ustaz yang mengajar tafsir Al-Quran, saya perhatikan, saya pun macam tu juga. Macam mana lah kawan ni, dia pandai, dia boleh cerita ayat ni makna apa, sedangkan dia orang Melayu. Al-Quran ni bahasa apa ni, bahasa wahyu kan, bukan senang. Saya pun nak heran macam mana dia boleh tahu ni semua ni. Kita heran. Ya Allah bagilah aku, kalau aku dapat ilmu ni ya Allah. Dia suka. Kemudian Allah buka hati, buka kelas di IPTIK, Institut Pengajian Islam Tinggi Perlis. Buka kelas belajar, ustaz ajak kami intensif bahasa Arab, masuk Al-Quran Sunnah, belajar lah. Habis 4-5 tahun juga lah. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia sendiri tak main punya ilmu ni. Apabila satu hari kita dah boleh mengajar orang dan sebagainya, orang pun heran. Macam mana dia tahu ha? Dia senang dia nak kata tu lah. Yang kawan tu susah payah, dia tak ambil tahu pun. Semua kena susah payah tuan-tuan. Ni dia jihad fi sabilillah. Mana ada senang jihad? Berjuang di jalan Allah mana ada senang?
Tuan-tuan nak baca Al-Quran itu adalah satu perjuangan di jalan Allah. Yang disebut sebagai liyatafaqahu fid din, untuk mereka faqih dalam bidang agama. Pergi belajar agama. Yang satu lagi kuat ceragah, pergi perang. Pertahankan Islam, bunuh kafir-kafir itu. Tapi yang satu puak lagi Allah suruh pergi belajar agama. Nampak tak? Waliyunziru qaumahum, supaya mereka balik ingat kaum mereka. La'allahum yahzarun, supaya mereka menjadi orang yang pandai jaga diri dalam bidang agama. Itu tugas kita. Apakah kita duduk diam tu boleh datang benda tu? Tak boleh. You have to work very hard. Tapi dalam proses itu minta tolong pada Allah. Dan jangan sekali-kali kita melihat benda ni perkara ringan, tak belajar tak apa kot. Cukuplah boleh baca Al-Quran kan? Tak boleh, tak boleh. Wa ma anta bimusmi'in. Sambungan daripada situ. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup bimusmi'in, menjadikan orang yang di dalam kubur, man fil kubur, orang yang di dalam kubur, bimusmi'in, dia boleh dengar. Kata Allah. Apa maksud ni? Orang yang dah menolak Al-Quran ni, dia dah tak mau peduli dengan Al-Quran ni, dia tak mau ambil tahu apa dia Al-Quran ni, macam ni, masuk dalam kubur dah. Nak dengar macam mana? Tuan-tuan, ayat ni banyak mengkias perbuatan-perbuatan salah kita tentang Al-Quran. Kita tak tahu pun. Sebab kita tak mengkaji Al-Quran tu. Semua ni Allah kias kepada manusia-manusia yang menolak Al-Quran. Sebab tu wama anta bimusmi'in, anta ini balik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fil khubur, orang yang dah masuk dalam kubur tak boleh buat apa dah. Tak ada kempen dia lah. Maukah kita sampai taraf tu sebelum kita betul-betul masuk kubur? Sebab itu kita belajar mengenal diri dan ubah diri kita jika kita tuju arah tuju yang salah. Arah tuju kita sebagai orang Islam tu salah. Islam, Islam menyerahkan diri, taat, patuh kepada perintah Allah. Islam, saya dah ulang, Islam dia masdar daripada aslama yuslimu, islamun, artinya penyerahan diri, taat patuh kepada perintah Allah. Dia nak taat patuh kepada perintah Allah, dia tak faham Al-Quran macam Allah sebut sini, dia dah masuk dalam kubur, nak bagi dia dengar lagu mana? Sebab itu kita kena mengkaji Al-Quran. Daripada Allah sebut ni baru kita rasa takut. Dan kita rasa tak boleh jadi, aku ni kena ubah ni. Ada sesuatu tak kena cara aku belajar agama. Kadang-kadang kita asyik ikut kawan. Kawan belajar agama, Al-Quran tak faham. Tanya Mat, hang baca Al-Quran ni berapa kali habis dah? Oh, aku pasal 20 kali dah kot. Weh, hang dahsyat no 20 kali. Hang faham kah? Oh, faham tu dak lah. Nampak tak? Ini sudah masuk kubur. Kalau gitu hang dah masuk kubur tahu Allah kata. Kan ni buat apa dah orang macam hang? Dia dah habis satu pace, satu level. Dia pandai baca Quran. Ini alhamdulillah, diperintahkan, diwajibkan. Pandai baca Quran ni bukan tak payah, dia wajib. Makhraj mesti betul, ini mesti betul, banyaklah kan supaya tak lari makna dia. Tapi level dia banyak lagi. Lepas baca tu dia kena belajar makna, lepas tu dia kena amal, lepas tu dia kena ajak orang pula. Dia berhenti yang awal tu. Habis baca, habis. Cerita di situ. Jadi ayat yang penghabisan 22 itu sangat berkesan ya. Jadi maksud di sini ialah Nabi Muhammad SAW sendiri tak boleh beri petunjuk kepada orang-orang yang telah mati hati dia.
sebagai orang mati dalam kubur. Tak boleh. Kita pun tak boleh. Tapi kita terus seru supaya manusia tu agar dia boleh berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang cerdik pandai. Bukan tuan-tuan macam dulu, mengaji Jahanam berhenti. Sekarang semua graduate, ngaji pun tinggi, profesor, doktor, saya tahu di sini ada pensyarah Unimed, pensyarah UiTM. Semua orang-orang yang mempunyai kemampuan. Cuma dia nak laku atau tidak mau lakukan. Itu saja yang membeza dia antara dia dengan manusia lain. Dalam kita mengejar jalan menuju pada Allah, tidak ada kawan. Anak, isteri tak kira dah. Bawa diri kita. Kita menyeru mereka. Mereka tak mau ikut, tak boleh buat apa. Nabi Nuh pun seru anak dia kepada Islam. Anak dia tak mau ikut. Allah kata tu bukan anak kamu. Nabi Nuh, anak dia Allah kata bukan anak kamu. Tuan-tuan nak heran. Begitu juga Nabi Lut, isteri dia tu bukan isteri kamu. Degil. Tak mau ikut. Dan pada ayat satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Al-Quran 437, lebih kurang dekat tu juga, ayat 28, surah yang sama, saya tahu Fatir. Surah Fatir ayat 37. Fatir ayat 28. Minta maaf ya. Surah Fatir surah 35 ayat 28. Ini saya bisa sebut sekali ayat ini. Kita tengok bagaimana manusia berilmu Allah bezakan. Wa minan nasi wad dawab. Ada di antara manusia kata Allah dan ad-dawab, binatang-binatang yang melata, termasuk manusia di situ. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Mukhtalif, yang bermacam-macam, yang berbagai-bagai. Alwanuhu, warnanya. Binatang kita tengok warna binatang tak sangat. Manusia pun macam-macam color, daripada hitam legam sampai putih gebu dan sebagainya. Kata Allah, demikian itu, innama yakhshallah. Semua ni ada satu yang penting di dalam itu. Hanya saja yakhshallah, yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Tuan-tuan dengar baik-baik ini. Yakhshallah, yakhsha, ia takut kepada Allah. Min ibadihi, hamba-hamba Allah banyak. Binatang, termasuk benda yang tak bernyawa, batu, air, gunung, pokok, macam-macam, semua bersujud kepada Allah ni. Yang semua takut kepada Allah. Mereka takut kepada Allah. Min ibadihi ulama. Allah sebut semua tu yang paling takut kepada Allah ulama. Alimun, seorang. Ulama'u, jamak taksir, plural dia. Orang-orang yang mempunyai ilmu. Itu orang yang takut kepada Allah. Jadi kita tengok orang yang tak takut kepada Allah, kita tahu sudah tentu dia tidak ada ilmu. Dulu saya bagi tahu, jangan silap baca ni. Innama yakhshallah, apa tanda itu? Fathah kan? Nampak tak? Dia bunyi yakhshallah ha. Dia tak bunyi yakhshallahu.
Dapat? Kalau siapa baca silap, yakhsyallahu, Allah takut. Tuan-tuan, Tomah punya pasal sudah tukar makna. Sesungguhnya Allah takut. Pasal Allah jadi fa'il, pelaku pada yaksha. Itu kena belajar ilmu Al-Quran. Kalau imam baca innama yakhsyallahu, berat ya. Sesungguhnya Allah takut. Min ibadihil ulama. Dia domah dia tu. Kalau dia tukar Allah jadi dia kena tukar ulama jadi fathah, maf'ulun bih. Maka makna dia jadi terbalik. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, sesungguhnya Allah takut kepada ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ulama fathah. Allah dhammah. Tuan-tuan pergi tukar dhammah jadi fathah. Allah takut ke ulama. Tuan-tuan, tengok bahayanya tak faham. Fathah kasrah dhammah. Mesti ada berlaku macam ni kan, kadang-kadang orang baca silap. Nak buat macam ustaz ni dah tersilap. Kita mengubah kes yang beratnya. Kita pergi kata Allah takut ke ulama. Bolehkah kita pandang ringan lagu tu? Boleh? Tak boleh kan? Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada minggu depan saya akan teruskan lagi perbincangan yang serupa. Kerana kesuntukan masa, hingga bertemu lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.